Salam sejahtera, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Kami dari PH Musti mengadakan sidang media pada hari ini untuk memaklumkan kepada semua bahawa saya telah membentangkan rang undang-undang pelesenan tenaga atom pindaan 2025 semalam bagi bacaan kali kedua dan kali ketiga di Dewan Rakyat. Pindaan ini adalah langkah penting untuk memperkukuh Akta Pelesenan Tenaga Atom 1984 iaitu Akta 304 yang telah lebih 40 tahun berkuasa tanpa ada pindaan. Ia bertujuan memastikan Malaysia mempunyai kerangka perundangan tenaga atom yang komprehensif dan setara dengan piawaian antarabangsa. Mengapa pindaan ini perlu? Malaysia telah lama terlibat dalam aktiviti tenaga atom sejak 1960-an dengan pernyataan sebagai negara anggota dalam International Atomic Energy Agency IAEA sejak 1969. Namun berkembangan teknologi, cabaran keselamatan baru dan keperluan piawaian global menuntut Akta 304 diperbaharui. Pindaan ini memperluaskan skop kawal selia daripada aspek keselamatan, safety kepada turut merangkumi security dan kawal guna ataupun safeguard ataupun dikenali sebagai 3S, safety, security and safeguards. Beberapa perubahan utama yang dibawa dalam rang undang-undang kali ini. Yang pertama adalah penyusunan semula institusi kawal selia di mana kuasa pelesenan dan penguatkuasaan akan dipusatkan di Jawatan Tenaga Atom di bawah Ketua Pengarah, dan Lembaga Pelesenan Tenaga Atom pula dinamakan semula sebagai Majlis Penasihat Tenaga Atom dengan fungsi lebih berfokus pada nasihat dasar dan strategik. Yang kedua adalah penubuhan kumpulan wang sisa radiatif. Satu tabung khas diwujudkan bagi mengurus kutipan ses daripada industri yang menjana sisa radiatif untuk penyelidikan dan pemeliharaan alam sekitar. Jika perlu, sekaligus mengurangkan beban kerajaan dan meningkatkan accountability industri. Yang ketiga iaitu pengukuhan aspek 3S termasuk plan kecemasan, kawalan ekspor-import serta larangan mutlak pembangunan atau penggunaan senjata nuklear. Keempat, liability dan perlindungan awam iaitu kita memperkenalkan peruntukan baharu mengenai penyah tauliahan fasiliti, jaminan kewangan serta mengukuhkan peruntukan untuk perlindungan terhadap pekerja, orang awam dan alam sekitar. Yang kelima, peningkatan penati dan kuasa penguatkuasaan. Hukuman kesalahan dinaikkan sehingga ke RM500,000 berbanding dengan dulu RM100,000 sahaja. Selain mekanisme kompaun kesalahan diperkenalkan bagi memperkukuh penguatkuasaan. Yang keenam, tempoh sah lesen yang lebih panjang. Tempoh sah lesen diberikan antara 1 hingga 40 tahun bagi mewujudkan kebertanggungjawaban jangka panjang dan memfasilitasi pelaburan serta meningkatkan keyakinan pelabur. Kalau sebelum ini akta sebelum ini hanya membenarkan kita memberikan tempoh lesen sehingga 3 tahun saja. Sekarang kita telah meningkatkan kepada 40 tahun. Selaras dengan perluasan skop, nama Akta Pelesenan Tenaga Atom 1984 akan ditukar kepada Akta Tenaga Atom, mencerminkan bidang kuasa yang lebih luas dan komprehensif. Komitmen kerajaan iaitu melalui rang undang-undang ini, kerajaan Madani beriltizam untuk memastikan aktiviti tenaga atom di Malaysia dikawal selia dengan lebih ketat, moden dan berpaksikan piawaian antarabangsa demi melindungi keselamatan rakyat, menjamin kelestarian alam sekitar serta menjaga kepentingan negara. Pindaan ini adalah bukti kesungguhan kerajaan dalam memperkukuh aspek keselamatan, security dan kawal guna. Saya menyeru agar semua pihak memberi sokongan penuh terhadap usaha ini demi masa depan Malaysia yang lebih selamat, terjamin dan berdaya saing. Terima kasih. Sebelum saya buka kepada Q&A, saya ingin perkenalkan yang bersama dengan saya hari ini, of course YB Timbalan Menteri, semua orang kenal, Datuk Yusof. Yang di sebelah kanan juga Puan Ruzia, TKSU Musti. Sebelah kiri saya orang paling berkuasa sekarang, Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Atom,
Saudara Ashraf, penasihat undang-undang MOSTI. So okay, boleh kita buka kepada Q&A. Before this, the act only allow us to give licensing, operating license up to 3 years, maximum 3 years. So in order to facilitate industry better and also to give confidence to investor. So we are now going to extend it up to 40 years maximum, from 1 year to 40 years. Well, this act will cover everything. If the rare earth or the feedstock of the rare earth is radiative, which is above 1 becquerel per gram, but anything below that is not under the it's not under this regulation. Thank you very much. Terima kasih.